Assalamualaikum, salam sejahtera, salam wrestling untuk semua anda-anda kat luar sana. Hari ini kita bersama dengan kita lagi Lalang Squad di tahun baru 2021. Selamat tahun baru semua. Selamat tahun baru. Tahun baru. 21. Macam biasa sebelum kita start bersama dengan ahli-ahli panel kita, iaitu Apex Amin, kita ada Encik Syed Halo. dan kita ada Mr. Bear juga. Bear. Bunyi harimau ke bunyi apa tu? Dan kita ada Ustaz Meran kita. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini. Ramai tu. Berdiri. Kau berdiri ke kau duduk? Kau tengah duduk lah. Okay, jadi kenapa yang kita, sebab kita nak bincang week 7 ni. Kenapa week 7 punya ni episod untuk minggu ke-7 ni lambat keluar? Sebab apa Meran? Itulah, last kita tengok season finale episod 1 Betul. dalam corner. So selepas tu kita menerima banyak nota ugutan lah. Betul. Untuk Nota tidak puas hati. nota tidak puas hati lah dengan ada komen-komen yang kita berikan pada show-show yang sebelum ni dalam corner. Tapi kali ni kami kembali lagi. Itu semua tidak mematahkan semangat kami untuk memberikan ulasan-ulasan serta review tentang Impact Wrestling yang sedang siaran, yang belum habis lagi. Yang penting review kita semua tu ikhlas awak dari hati. Itu bukannya nak sebelah ke siapa-siapa. Betul atau tidak? Betul. Betul. Sebab kami bukan smart, kami lalang. Okey, jadi kita pun tak nak melengah-lengahkan masa. Kita nak review lah, okey, yang kita nak buat analisis sikit untuk minggu ke-7 Impact Wrestling. So minggu ke-7 kita dihidangkan dengan 4 match pada 3 hari yang berlainan. 4 match, Dan 3 ada episod. match ni yang wow dan ada match ni yang Wow. Ya, betul. Sangat. ada match yang Wow. Match yang di luar kotak. Untuk match kita serah dekat Syed lah macam biasa, match nombor 1. Okey, match nombor 1 pada hari pertama kita dihidangkan dengan perlawanan di antara Mak Rempit sejati Jackie G menentang JYE. Aku tak nak cakap banyak tentang match ni sebab tapi kenapalah JYE langgar motor Jackie? Punca. Punca. Jackie marah punca. Ini backstory dia tu. Punca konfrontasi. Backstory dia terlanggar motor. Langgar motor. Pasal tu ada match ni. But so far this match the flow was very smooth. You can see both competitors fought it both easily. Tapi seperti biasa we can see mistakes from both wrestlers when both are trying to do the finishes and countering each other. Tapi last JYE gagal dengan Wonder Wave dia and set up for the G-Shock for Jackie. Dan Jackie memperoleh kemenangan mudah lah. Tapi kalau kau tengok kan, Jackie kalau kirakan belakangan ni dia memang streak dia continuous untuk menang kan. Betul, momentum Dia dia. mungkin Ya, betul. Makin naik, tak ada turun. makin naik kan. Mungkin ada sesuatu di hujung sana untuk dia kan. Mungkin ada ais sinar di hujung kan. Ada lah. Ais sinar di hujung jalan. Ais sinar Air terpaku. Kalau ada Air kalau gelap. Impact ni ada belt kan, championship belt, rasanya dia dah boleh jadi one of the contender lah. Betul. Dah boleh beli Sebab motor dia baru punya- kan. Tak payah kisah dah motor yang kena langgar dengan JYE kan. Tapi itulah, JYE langgar pakai apa tu sebenarnya? Pakai kereta kecil tu ke ataupun kereta lain? Dia langgar guna Wonder Mobile. Wonder mobil dia tu lah. Tapi cuma aku nak cakap effort Jackie each and every week memang nampak kat situ lah. Dia memang jujur lah dalam wrestling ring tu. Dengan apa yang dia buat semua tu memang dia bagi impact yang sangat besar. Rasa korang agree kalau aku Sebab- cakap Jackie dan Azroy nampak effort dia effort to improve every Betul. match. Betul. Ya, Setuju. Betul. Sangat setuju. Setuju. Ibarat Setuju. apa ni, Jackie ni ibarat macam kita petik sikit brother bedah gusti kita cakap. Ibarat seorang pemuda Melayu yang cuba nak membuktikan sesuatu. Okey. Betul. Ini nampaklah dia punya hard work dia tu kan. Dia nak prove something untuk rasanya bukan untuk diri dia sendiri aja tapi untuk Apex Wrestling juga. Mana tahu next dia boleh masuk dalam title run macam Meran cakap tadi kan. So rasanya wow moment ada ke? Tak berapa ada sangat kan. Dia cuma banyak counter lah. Banyak counter je. Banyak counter lah. Tapi so far satu match match best lah. yang menarik lah. Best
Sebab dua-dua pun antara yang terbaik lah yang ada dekat Apex sekarang. Dan dua-dua pun digemari oleh band. Rising Star lah dekat Apex Rising sekarang Star, ni. Yang ni dua orang sini. Cuma Promising. seorang baik, seorang jahat lah. Betul. Tapi itulah kan. Teruk sangat ke rosak motor tu. Sampai bergaduh sampai macam tu sekali. Tak tahulah tu. Buat bincang. Tak boleh bawa bincang tu. Orang nak bagi duit tak nak pukul. Tu lah. Siap main duda lagi. Sebenarnya kat Apex ni menarik lah. Dia ada identiti yang sendiri lah. Macam sebelum ni MC, yang ni tu ada. Bukan benda yang Apex bawa masuk ni, benda yang tipikal jadi kat Malaysia tau. Betul. Motor kena langgar dengan kereta kan. Benda tipikal kat Malaysia, benda harian yang benda dia tak perlu nak kat Malaysia ni. Dia tak perlu nak copy walaupun tipikal dia masih di luar kotak lagi. Kotak juga. Kotak lagi. Itu maksudnya kat sini. Benda tu tipikal berlaku dekat Malaysia, tapi benda tu still jarang orang boleh kata orang tak nampak lah dalam kita. Tak jaga elemen ni elemen tu dalam wrestling. Jadi ini benda yang menarik lah, menunjukkan identiti Malaysia juga sebenarnya ni. Sorry Brunei, Malaysia, Brunei lain Yalah. Berapa bintang? Kasih 3 bintang. Sebab kurang wow Semua moment senyap kita ni, bagi Afsal. 3 bintang. 3 bintang Syed. Meran 3 juga. berapa bintang Meran? Aku nak bagi 4 lah. Sebab dua-dua Rising Star dan action pun okey lah bagi aku. Aku bagi 3.5 lah kan. Dia antara Meran dengan korang berdua 3.5. So itu match pertama. Kita pergi ke match yang nombor 2 pula. Syed. Okey, match kedua berlangsung pada episod kedua. Ia melibatkan ini favourite Meran juga ni. Lama kita tak nampak dia hari tu. Eddie Powers tentang Hendo Meran. Hendo Ramli sorry. Ni dua-dua favourite aku kat ni. Untuk ni aku agak surprise juga lah. Macam mana diorang boleh gabungkan dua wrestler kegemaran aku ni. Tapi in term of storyline dalam match ni lah, percayaan dalam match ni nampak menarik. Dua-dua pun rasanya nak buati kekalahan. Hendo dalam match ni nampak dia gunakan sepenuhnya lah helah-helah dia. Tipu muslihat dia. Tipu muslihat dia untuk menundukkan. Dia ada gelaran baru kan. Dia ada tiers in combat sport apa benda dah nama dia punya gelaran baru dia tu. Wombat. Tak silap aku lah. Wombat tu binatang. Combat. Kamulah. So dalam match ni nampaklah helah Hendo gunakan untuk tundukkan Eddie Power kan. Eddie Power pun nampak dia actually Eddie Power ni dah makin hari tengok makin dapat menyelesaikan diri dengan gelanggang Apex kan. Betul. Tapi untuk match ni Hendo dia dah rasanya dia dah malas sangat asyik kalah je kan. So nak tak nak dia akan nak menang juga kali ni. Cara macam mana pun dia nak kena menang juga kan. Sebab boleh dikaitkan dalam satu pantun. Apa pantun tu? Air banjir, air bah, adat perlawanan menang dan kalah. Punah masa depan Eddie di bawah. Muka Hendo tak boleh belah. Betul itu win lah. Muka kemenangan Hendo priceless. Tahu tak? Tak dapat dinilaikan dengan wah. Muka climax sejati. Kasih Tapi tembak. aku boleh cakap aku boleh kagum dengan Hendo. Silakan. Sebab dia mengingatkan aku zaman The Rock. Sebab all his reactions, all his move, semua reaction dia over. Tak boleh belah. Kena stunner tak boleh belah. Menang tak boleh belah muka dia. Bukan stunner kena shock lah. So it's very entertaining lah nak tengok Hendo wrestling ni sebenarnya. Okay. Dengan cara dia masa week dia balik kena panggil balik tu, masa dia open challenge dan termasuk match ni memang entertaining. It was entertaining to watch Hendo. Betul. Ini satu benda yang unik untuk Hendo lah aku rasa. Kan dia ada something yang buat orang seronok nak tengok. Walaupun dia watak dia jahat. Tapi kita nampak move finisher daripada Hendo lain kan? Dia tak pernah dapat buat sebelum ni, memang stunner. Dia tak pernah dapat buat stunner. Ni baru Dia first time dia buat. Kan? Selalu kena counter. Selalu sampai signature je. Signature dia Falcon Arrow kan. Tapi itulah Falcon Arrow semua orang pun kick out juga. Betul. Dalam match ni ada satu awkward moment. Kita nampak Eddie kasih side Russian leg sweep tak silap. Macam awkward dia punya landing tu. Landing. Betul. Ya. Z pun ada cakap kan. Landing. Landing
Itulah. tak berapa slim kat situ. Tak tahulah. Nampak agak bahaya kat situ, move tu kat situ. Ya. Risau Tapi juga apa- ada sesuatu yang berlaku kan. Tapi memang effort untuk kedua-dua mereka untuk teruskan dan habiskan match tu agak dipuji lah. Ya, betul. Dan tahniah kepada Hendo Ramli kerana telah memperoleh kemenangan yang pertama. Di minggu Kan? ke-7. Di minggu yang Minggu ke-7. ke-7. Yes. 7 minggu. Dah dekat 2 bulan baru menang. Sebab kalau ikutkan, ingatkan dia punya match result selepas ni masih akan kalah je kan. Betul. Tapi dia terus bangkit, kalahkan Eddie Power. Tapi okey tau. Aku suka dia punya development dia. Sebab apa tau? Dekat sini dia boleh twist Hendo ni jadi dirty player tau. Dia akan guna taktik kotor yang sekotor mana pun asalkan dia menang. Aku suka tengok benda ni. Dia ibarat macam Eddie Guerrero dulu lah. Ada peluang main tipu, dia main tipu. Baru nampak highlight Hendo Ramli sebenarnya kan. Ya. Dia dapat. So match ni bintang. Aku kasi 4 bintang untuk Hendo. Yes. Aku kasih 5 sebab muka Hendo. Beran berapa bintang Beran? Aku bagi 5 sebab pantun bear tadi. Aku bagi 4 lah. 5 terlalu perfect kan Abang kata bear dulu. Tapi muka tak boleh belah tu. Aku tengah minum air masa dia buat muka tu. Memang bersembur lah. Hampir. Dia kalau macam orang cakap kalau kau tengah makan Maggi tengok tercekik Maggi tau. Atau tersembur Maggi. Hendo ni salah seorang yang hardworking juga lah kita tengok kan. Dia jaki nampak effort dalam gelanggang diorang tunjuk kan. Mungkin exposure yang dia dapat tu belum menyeluruh lagi lah. Sebab kita nampak dia 2 match, lepas tu cuti kejap, lepas tu ada match pula kan. Nah, so insyaAllah kalau dia menghilang tu sebab training. Mungkin juga. Ya betul. Ataupun dia tengok Eddie Guerrero punya video macam mana nak main tipu. Mungkin di MC betul kot. Okay, kita pergi match nombor 3 kan. Dah lah dengan Hendo kan. Okay. Memang terbayang muka dia. Tengok merang dia terbayang. So match nombor 3. Match kedua di hari kedua kita disajikan dengan perlawanan di antara dua gergasi Apex iaitu Blackjack dan Serigala lah. Yang di mana semua prediction kini tak menjadi. Yang nak table match lah, apa match lah kan. Semua tak menjadi. Tapi macam yang kita jangka lah, match yang di luar kotak kan. Alang-alang aku beli satu kotak lah. Debug box. So kita nak buka debug box ni Kat mana? Kat eBay? Oh, hati-hati Pat. Tak ni aku dekat belakang kedai aku ada seorang pakcik tepi jalan Kutip Kotak tu, dia jual kat aku. Oh, okay. Baca bismillah. So kita nak buka debug box ni Jaga semua, takut je. Koi. Ada apa tak? Tak nampak. Apa kat aku? Tak nampak. Tunjuk sikit. Tak nampak? Ni ada apa-apa tak? Tak Korang ada rasa aura tak? Ada tu. Aduh, kecewa. Macam match ni depan ni aku ni. Hai, Okay, untuk match nombor 3 ni sebenarnya antara match yang aku nantikan. Aku memang orang kata apa? Tak sabar nak tengok match yang di antara Serigala menentang Blackjack. Satu pertembungan antara gergasi dengan seorang orang kuat lah kiranya. Kan? Gergasi dengan orang kuat. Tapi malangnya flow match ini menghampakanku. Tak tahulah sama ada memang ini kalau ini memang betul dia punya outcome untuk match ni memang betul-betul di luar kotak lah. Luar kotak sampai kita yang fikir luar kotak ni pun tak terfikir luar kotak ni. Sebab match ni terlalu singkat dan tak banyak benda yang berlaku. Ending dia pun ending dia pun macam tu je. Kita pun terpinga-pinga tengok. Lah macam tu. Ya. Kita pun terpinga-pinga tengok kan. Kiranya aku mengharapkan satu wow moment dekat dalam match ni tapi tak nampak wow tu. Awal-awal dia punya hit tu dah sedap lah. Nak starting agak orang kata apa? Agak hit lah untuk kedua-dua competitors ni. Dua-dua pun saling tumbuk bagi shoulder tackle sama-sama kan. Lepas pada last punya shoulder tackle tu daripada Serigala dekat Blackjack tiba-tiba habis. So agak anti climax. Dia ibarat macam tergantung tau. Kita tengah nak tengok match tengah nak develop jadi lebih menarik, tiba-tiba apa hal ni? Dia belah macam tu je.
Ya, dia belah macam tu je. Tapi ini aku tak sure sama ada memang match ni ending dia macam tu ataupun memang dia buat untuk nak orang kata apa? Mungkin dia Panjangkan nak lagi. tarik. bagi sikit Ya, dia nak je. panjangkan lagi rivalry antara dua Ah. orang ni. Hmm. So yang ni aku tak sure lah apa planning Apex dekat sini. So korang punya pendapat macam mana? Bagi aku teori bagi aku kan. Dia saja buat match tu macam tu supaya Blackjack play main game dengan Serigala. Sebab kebelakangan minggu ni kita memang tengok Serigala jadi hero. So everybody's hoping Serigala ni memang tumpaskan Blackjack. We don't know. So memang tengah hype apa, tiba-tiba Blackjack main game macam ni, maybe setting it up for something. Maybe Blackjack will come back with a vengeance bila Serigala tak tahu apa. Okay. Maybe they want to do it a proper brutal match, tak tahu. But right now I feel like Blackjack is playing mind game di luar kotak lah kan. Di luar kotak yang luar kotak kita pun tak luar kotak lagi. Bagi luar kotak lah. Meran tak ada apa-apa nak cakap ke? Aku macam kau lah tadi, mula nampak dah ring pun sampai bergegar semua kan. Lepas tu bila part yang dia bagi apa, shoulder tackle tu, close line lah kan. Dia macam nampak macam ada sesuatu yang terjadi time tu. Aku tengok. Betul, Aku aku pun tak tahu nampak. sama ada tu legit punya apa tumbukan ke atau shoulder yang tak menjadi. Lepas tu dia jadi macam personal lah dekat situ. Kalau kau tengok lah, kalau kau recap balik benda tu. So nampak personal terus jadilah apa yang telah berlaku tu. So tak pasti lah sama dia tu storyline ataupun betul ada hit dekat situ. Kalau contoh ini memang apa yang dia orang plan untuk rivalry antara Serigala dengan Blackjack ni, aku harap di masa yang mendatang kita dapat match yang lagi best lah. Sebab bagi aku bukan aku komen ni bukan sebab apa tau, sebab match tu terlampau pendek. Betul. Tiba-tiba habis. Sebab aku nak sambung yang macam yang tadi tu, masa yang cakap legit punya hit tu, aku nampak reaction yang genuine daripada Blackjack lah. Macam dia marah sangat tau bila dia kena dengan apa Serigala. Betul. Aku pun nampak. So adakah tu betul ataupun sekadar storyline untuk memanjangkan persekitaran orang ni, kita tak tahu lah. Kita nantikan untuk seterusnya nanti macam mana. Sebab dia ending dia macam tu lah. Dia habis macam Apek cakap tadi kan. Tiba-tiba macam tu je. Dia keluar, dia belah. Baik dia tak payah masuk. Keluar iklan Quicksand lepas tu. Tiba-tiba Quicksand. Dengan Quicksand tu tahu dah tapi habis. ni yang jujur yang kita nampak lah kan. So mungkin orang lain nampak benda lain atau mungkin ada benda lain berlaku lah dekat dalam ring tu, bukan sekadar konfrontasi penceritaan dia sahaja, tapi itu belakang tabir punya cerita tu kita tak tahu. Okey, jadi kita review apa yang apa yang kita tengok lah. Itu saja. Ya. So bintang macam mana bintang? Saya kasih 2 bintang lah. Bintang kesihan. Bintang. Air mata 1, 2. Sama 2 lah. bintang lah. Sama Meran? Aku setuju aku bagi 1 je. 1 Maaf cakap lah sebab aku nampak dia memang agak terlampau awkward sangat. Sebab mungkin kalau dia tak nak buat di sebagai jalan cerita yang betul, mungkin dia dah cut benda ni kan, tak tayangkan kan. Betul. Tapi mungkin ni sekadar storyline je lah untuk kembangkan lagi. Harap-harapnya macam tu lah. Cuma dia agak build up dia sampai ke match tu, itu yang buat bagi aku 1 lah. Dia tak menggunakan sepenuhnya. Tak mencapai level harapan orang nak tengok tu. Sebab dia punya hit sangat hit, tapi sampai match tu alamak. Tapi mungkin dia simpan untuk pay-per-view ke mungkin lah, tak tahu lah. Itu mungkin lah, itu mungkin. So aku pula bintang cuma dia anti climax je lah, itu je lah. Dalam kotak ni ada bintang tak? Tak ada. Tak ada bintang. Tak ada, alamak. Aku bagilah 1. Kesian pula kau tak ada. Kau punya bintang tu sama dengan kat baju Meran, ada 1 bintang. Okey. Jadi itu match ke-3. Kita pergi ke main event kita pula. Main event kita unik sikit. Syed? Okey, episod 3 ni di hari seterusnya, perlawanan di antara mixed tag team match di antara Poppy dan Gotham menentang Shaukat dan Phoenix.
kita tak tahu macam mana connection ni berlaku, tapi itulah dia. Tiba-tiba je ada tag team, mixed tag team match. Tapi yang mixed tag team ni sebenarnya dia menunjukkan lah walaupun ring kecil, tag team possible untuk buat. Betul. Maksudnya mungkin sekarang ni dia orang tak fokus dekat tag team sebab memang tak ada satu mungkin kekurangan wrestler. Betul. Satu lagi belum nampak lagi alliance yang betul-betul kukuh antara mana-mana Apex punya wrestler. Semua sendiri dulu. Ya. Semua sekarang ni bergerak solo lah. Tapi ni build up untuk yang submission match kan? Betul tak? Betul. Tapi itulah. Dia muncul lagi. Apa kotak? Oh tu. Bukan. Story. Dia muncul lagi. Apa? Yang kau pegang tu lah. Rembesan cecair pembasmi kuman. Dan kita boleh nampak ref yang mengendalikannya tu, ref yang sama juga. Aduh. Kecewa lah dengan ref ni. 3 kali lah. Come on lah. Okey lah, apa yang terjadi sebenarnya? Refzan kat luar ke dalam? Tak tahulah sebab Refzan. dia ada Sebab dia banyak sangat benda jadi. So, tak nampak mana satu. Tapi rasa dia ada kat dalam sebab kalau dia tak ada kat dalam, macam mana boleh menang? macam mana kan? dia nak pin? Betul. Macam mana dia nak pin count kan? So dia ada kat dalam. Jadi untuk match ni sebenarnya antara satu match menarik bagi aku sebab of course lah sebab tag team, first tag team match yang kita nampak dekat Apex Wrestling. Menarik tapi dia pakai rule ala WWE lah. Perempuan laki lawan laki. So aku rasa untuk crowd Malaysia yang ini yang sebaiknya lah. Betul. Tapi Perempuan Phoenix power kot. Lompat dari dalam, jatuh Syaukat dengan Gotham. Masalahnya dengan Syaukat dia bedal. Syaukat dia bedal sekali. Itu antara punca kekalahan lah sebenarnya. Ya. Tapi kalau kita in term of positive side kan, so macam satulah, ni adalah satu tag team match yang pertama kat Apex. Lepas tu yang kedua ni mixed tag team yang pertama pula tu. Lepas tu yang ketiga kita nampak lah Phoenix dia dah terbang-terbang lah. Betul dia terbang dekat ni So nampak lah skill terbang. Tapi yang untuk negatif, tak boleh kata negatif lah. Untuk yang minus side aku tengok bila Poppy match dengan Phoenix ni, Phoenix punya move tu macam agak diulang siar, repetitif. Kalau kita tengok match-match yang sebelum ni kan, dalam match tu dia gunakan move-move yang agak sama. Kita boleh tahu lepas ni dia buat ni. Kan, kau dah tahu dah. Dia lari-lari sana dia buat macam ni, lari sana buat macam ni. Semestinya kita masih mengharapkan kemunculan submission moves juga. That's why interesting untuk ada match submission ni. Dia akan gunakan move yang lain kan. So itu yang aku nak tengok lah. Untuk match mixed tag team ni sebenarnya, aku sebenarnya berharap nak tengok macam Phoenix dia keluarkan satu move submission dekat Poppy. Tapi nampak macam masih belum nampak lagi lah kebolehan submission si Phoenix ni. Adakah dia merahsiakannya ataupun dia tak fikir lagi nak guna dia move tak ada apa? idea lagi. Betul lah tu. Tak ada idea lagi ke? Tapi kalau contohlah, kalau dia ada lebih ada kurang. Satu, kalau dia tunjuk, at least dia dah bagi glimpse dekat peminat, dekat semua orang lah, dekat Poppy sekali, yang dia ada satu move yang boleh diguna pakai dalam match submission. Tapi bila dia tak guna pun ada lebihnya juga. Dia akan memberi surprise element. Vibe surprise bila dia dah start guna submission nanti. Okay, kita sentuh pula yang tentang Syaukat dengan Gotham. Masa match ni persertaan masih berpanjangan lagi. So bagus juga lah match mix ni diadakan. So nampak satu variety yang baru lah, instead of just bagi single match antara diorang. Sebab rasanya ni first time kita tengok kan. Kat promotion dulu tak pernah ada. Tak pernah ada. So tapi satu yang baru lah. Dalam match mixed tag team ni, kita tak nampak Gotham macam, sebab Gotham kena lauk ke dalam match ni. Betul. Sampai keluar. Kau je kena lauk kan. Tak nampak dia punya dia belum recover kot daripada MC dia kan. Belum recover. Tapi sekiranya kalau next tentang Syaukat dia kena lauk lagi macam ni, tak mustahil kali ni kalau dia menang pun mungkin sama trick yang dia guna dengan yang sebelum ni punya. Kalau betul-betul face to face pin clean match, aku rasa susah lah macam ni. Memang tak ada chance lah Gotham ni panjang career dia. Dia ni seorang yang orang kata apa, dia boleh dominate match tau kalau ikut kan. Cuma itulah, tak nampak dia punya domination dia masa match di Syaukat yang baru ni. Sebab yang match tag team lah. Sebab match sebelum ni kita nampak dia banyak benda dia keluar untuk nak counter Syaukat punya momentum.
Tapi untuk match ni tak nampak semua benda tu. Dia nampak macam relax sangat kan. Mungkinkah sebab ada Poppy ke atau terganggu sikit kan. Mungkin juga lah. Tak tahu. Takut kena sembuh. Tapi itulah, aduh, kali ketiga dah ni sanitizer. Penampakan. Agak-agak match untuk Poppy dengan Phoenix yang akan datang ni, submission match ni, harapnya tak ada lah sanitizer yang terlibat dalam match tersebut. Harap kan? sanitizer kena ban terus lah. Sanitizer ni Ini ban terus lah kan. Maksudnya. ban terus. Ban from ringside. Check betul-betul lah. Ban from ringside. Betul lah. Lagi satu, harap-harap minta ban tolonglah. Minta ban. Sebelum kita buka petition untuk ban ni. Jadi ref. Buka petition untuk 3 kali aja sanitizer. Buka petition untuk masukkan sanitizer ke buka petition tukar ref? Tukar ref lah. Bagi ref yang seorang lagi tu. Tapi tak dinafikan lah. Ref Zan ni antara ref yang paling berpengalaman dekat dalam scene wrestling dekat Malaysia ni sebenarnya. Betul. Kalau orang tanya dekat Malaysia, ref mana yang terbaik dekat Malaysia? Yang anak tempatan kita. Ref Zan lah. Dia berapa banyak dah match dia ni. Ref lain bertukar ganti. Dia still ada lagi. Betul. Ref kayu yang pertama. Ni ref kayu yang dia kata dia dah tukar lah jadi ref batu. Dia tapi mungkin ref ni datang pendekatan dekat efek ni nampak lebih santai lah. Dia punya penciptaan, storytelling dia nampak lebih dekat dengan orang. Tapi mungkin kepada yang casual atau yang baru-baru, penonton yang baru ni nampak macam ada yang cakap macam budak-budak lah apa benda kan. Tapi tu diorang kena faham, yang kalau kita tengok yang WWE, WF yang masa dulu-dulu tu kan, dia punya storytelling dia kan macam sekarang ni, apa yang ditunjukkan kat Impact ni kan. Kalau dia mungkin nak rewind balik kan, dia nak minat. So tak nak serius lah, tak nak benda ni macam serius. Nostalgic tu. Sebab kalau kau tengok yang wrestling ala baru ni kan lebih pada fast pace. Betul. Terbang sana, terbang sini, so count tak mati-mati, kena finisher pun tak mati-mati. Bila nak ending pun tak tahu kan, counter sini, counter sana kan. So mungkin dia bagi, tak ada lah kot. Mungkin approach effect ni berbeza lah kali ni. Biasa kita nampak Bear banyak analisis lenyap Tak, bab analisis kali ni memang kurang sikit sebab terkilan dengan apa semua orang komen macam tu apa dengan budak-budak lah apa. No, you put yourself in their shoes. They went through wrestling school. They learned the moves. Some of those moves may look childish to you because why? It's to make sure you don't injure yourself. Okay? And at the same time, nak cakap diorang cakap macam budak-budak apa? No. Judging by the stamina, they have to actually exert that amount of energy and strength to pull off those moves so they don't get injured as well. Okay, ni bukan main budak main lempang macam tu je. Okay, so to all those comment there, put yourself in their shoes. If you think you can do it, then join. If you think you have what it takes, try yourself. But don't do it at home lah. Pergi datang try. Tapi jangan cuba kat rumah. Jangan buat kat adik cuba kat rumah boleh. Boleh, tanggung sendirilah. Kita dah ada benda ni kita akan sentuh sebentar lagi lah. Kita akan sentuh lagi lebih lanjut tentang yang apa yang Babe katakan nanti. Pasal match yang kita bagi bintang lah. Bintang lah. Siapa nak bagi lah bintang? Aku bagi 3 sebab kemunculan sanitizer ketiga kali. Merat. Aku bagi 4 sebab dia gabung satu match yang baru, yang fresh. Dia gabungkan 2 macam pairing yang menarik, walaupun ending dia macam tu, tapi memang Poppy ni dia gunakan sepenuhnya yang apa yang ada. Cuba build up ke yang submission match ni, harapnya tak berlaku seperti di luar kotak sangat lah. Okay lah harapan aku. Okay, sebabkan I kecewa, I kasih 3 star. Kalau I sinar, I kasih 5 star. Tapi I kecewa 3 star. Ini aku bukan cakap I kecewa, I malap semua ada ni. Jangan buka kotak lagi. Tak buka kotak. So, untuk match ni aku bagi 3.5 sebab satu macam aku ibarat macam kombinasi punya ni dengan Bear lah. Dia bagi kita something fresh, mixed tag team. Tapi dalam masa yang sama kemunculan sanitizer tu. So aku punya bintang pun antara Merai dengan Bear juga. So keseluruhan show untuk minggu ke-7 rasa dalam total 3 bintang lah keseluruhan. 3 total lah. Saya pun setuju 3 juga. 3 juga.
Dia dipengaruhi oleh match yang ketiga tu. So, jadi kita bagi 3. Ya, betul. Dia mempengaruhi. Kau jangan keluar pantun lagi juga, kan. Sebelah suara. Janganlah, tolonglah jangan. Kau keluar pantun tak apa lagi. Jangan keluar muka Hendo kat depan ni. Okay, sebelum kita nak pergi lebih lanjut lagi sebab kita punya analisis untuk minggu ke-7 Minggu ke-7 pun dah habis, so kita tengok rating view. Ada tengok tak rating view, Bear? Ada. So untuk minggu ke-7 ni, the first episode we have 563 views. The second episode 522 views, and the last episode we have 970 views, which roughly averages about 2,100 views. So an average of at least 700 views per match. So well done. Week 7, there's a race. Yeah. Tanya. Tapi yang match keempat tu memang TikTok lah yang tu. So itu kisahnya Apex Wrestling. Kita pun macam biasalah, bila kisah pasal Apex dah habis, kita nak pergi sikit dengan berita-berita terkini lah. Yang setakat kita orang record ni berita terkini. Okay, Bear, silakan Bear. Okay, setakat ni kita dah tahu bahawa perfilman Gila Gusti sudah pun tamat. Okay, they were filming for 11 days, and following the stories from Apex Wrestling and also some of the wrestlers' IG stories, we know the filming has finished and we can expect the movie to be premiering on Astro, insyaAllah, on May 2021. Yeah. Okay, Astro first. Ataupun kalau wayang dah buka kat sini, diorang nak show dekat wayang kan. Jadi bergantung pada keadaan pandemik ni macam mana. Dengan kita punya pandemik pun makin hari makin riban-riban ni, risau juga. Itulah. Dia banjir lagi kan. Tapi harap-harapnya redalah pandemik ni, nak merasa juga tengok filem Gusti di panggung. Boleh pergi premier kan. Betul. Alright, in other news, we found out the match card for tomorrow's full episode for week 8, and I will show you in a bit. Wow. And here's the match card for week 8. Wow. Ada Hendo lah. Nice. Ada Hendo. Serigala dengan Eddie Power. Jadi mungkin dia biasanya kalau ada poster gambar dia orang ni mesti ada match punya kan. Betul. So, kalau kita nampak Serigala dengan Blackjack tu mungkinlah akan sambung lagi. Hendo dengan JYE. Azroy dengan Eddie Power. Shaukat ada. Hendo JYE kan. Submission match pun berlangsung dalam episod ni kan. Yelah. Rasanya. So macam untuk episod minggu ke-8 ni dia sama macam minggu ke-4 itu kan, dia buat full show dalam satu session terus untuk hari Khamis. So ini kiranya ibarat, aku rasa Apex ni dia nak try buat macam ni lah. Dalam 1 bulan, minggu last tu ibarat macam dia punya main. So bila aku nampak gambar Serigala dengan Blackjack duduk sebelah-sebelah macam ni, lega sikit lah. Maknanya apa yang kita dapat sebelum ni bukanlah penamatnya. Okay, kita ada satu lagi. Tapi aku harap match yang ini tak macam match sebelum ni lah. Yang dia membantutkan momentum hit dia tu. Betul. Kan? Dia dah naik. Betul. Aku harap dia naik ke atas balik macam tu. Tapi harap lepas ni kau buka kotak tu, ada sesuatu lah kat dalam kotak tu. Ya betul. Harap-harap kotak misteri ni memberi sesuatu lah. Kalau bukan debak pun apa-apalah dalam ni kan. Tapi kalau kita tengok line up ni macam cuma yang last sekali tu, yang baris belakang sekali tu aku tak sure siapa lawan siapa tu. Tapi rasa macam tag team boleh jadi ya. Boleh jadi ke Boleh jadi. Tapi takkan JY nak gang dengan Eddie Power. Bukan, JY dengan Hendo. JY dengan Hendo. Oh, okey. Faham. Dia kiri lawan kanan tau. So, sebab hari tu kan yang match yang week 7 ni Jackie lawan JY. Lepas tu Hendo lawan Eddie. Okey. Tapi bagi aku dalam poster ni kiranya seimbang lah. Yang laki tu 4 orang buka mulut, 4 orang tak buka mulut. Ya, rasa tag team lah. Rasa tag team match lah belakang. Tag team lah. Kalau belakang tu tag team, seronok juga tengok. Sebab kalau belakang tu tag team, cukuplah 4 match. Shaukat lawan Gotham, Poppy lawan Serigala lawan Blackjack. Lepas tu ada tag team
tag team last Jackie G dengan Eddie Power lawan Hendo Ramli dengan siapa ni budak belagak ni, siapa nama aku lupa pula, JYE. Tapi aku sebab apa tahu? Sebab kita tengok JYE dengan Hendo ni dia banyak trik tau. Aku rasa kalau diorang ni jadi satu tag team, aku rasa boleh jadi satu tag team yang kuat lah untuk tag team yang bergenre heel. Sebab diorang ni banyak taktik kotor tau. Taktik kotor. Langgar motor. So ini menarik lah. So, jadi macam korang boleh tengok, match ini adalah akan ditayangkan pada 7 Januari 2021 pukul 9.30. Waktu tempatan, waktu Malaysia lah, GMT +8. Jadi jangan ketinggalan lah. Macam aku confirm ketinggalan esok kerja. Sedih. Melainkan kalau banjir, jalan tak boleh cross. Oi, jangan minta. Jangan. Jangan minta. Jangan bahaya. So, Bel, apa lagi berita yang menarik? In one podcast, Stadium Astro podcast, Mark O'Day with Booker T. Okay, Booker T, where Booker T hails and praised Shaukat. Okay, raising up the Malaysian-born wrestler that he can stand toe-to-toe with WWE wrestlers and would like Shaukat to actually wrestle in Texas under Booker T's wrestling promotion. And you can watch that video in YouTube. Go to Stadium Astro and type in Booker T recalls epic supermarket brawl with Stone Cold Steve Austin. We will share the link with you guys. Ya, klik je kat atas. Tapi yang tak menariknya dekat sini macam Bear sebut lah sebentar tadi. Yang komen-komen yang agak itulah macam biasalah, apa-apa pun yang dilakukan oleh warga Malaysia selalunya akan dikondem sendiri oleh warganya sendiri. Betul. Jadi tadi ada orang bagi idea, dia suruh Shaukat tukar warga negara Indonesia. Astaghfirullahalazim. Orang Indonesia ni dia support orang dia. Macam Malaysia dia terbalik. Dia tak support. Indonesia dia mesti support ni. Kena report video ni Pak ni. Macam ni lah bagi pendapat aku lah. Rasanya marilah kita bersama-sama beri sokongan lah. Sebelum ada sebuah negara lain yang akan claim sebentar lagi. Itu je lah pendapat aku. Sebab Meran dia ada pengalaman, ahli keluarga dia kena claim. Tapi dari apa-apa komen yang aku nampak tu pun menunjukkan yang rakyat kita belum tahu sebenarnya wrestling wujud dekat Malaysia sebenarnya. Betul, dah ada 2 so, kalau ikut rekod dekat Malaysia ni sebenarnya dah 3 kan? 3. So yang satu dah hilang ke mana tak tahu, tapi dalam history dekat Malaysia ni ada 3 lah. So jadi sampai bila mana rakyat Malaysia tak tahu tu maknanya macam pelik lah juga kan. Tapi bila dia datang untuk condemn tu berlumba-lumba pula budaya Indonesia datangnya. Aku rasa view episod last yang ada Shaukat tu sebab artikel tu keluar. So orang datang tengok, orang search nama Shaukat, jumpa match tu kan. Ya betul. Orang nak tahu siapa Shaukat ni kan. Betul. So, tu yang hit sampai 900 view kan. Dalam interview Booker T tu, aku tertarik lah macam mana Booker T cakap Shaukat tu my guy. Dia cakap kan, my guy. Dia bangga betul dengan Shaukat ni. Betul. Bangga. Yelah sebab kalau ikut history dia, Shaukat juga jumpa Booker kan, tanya macam mana aku nak set up satu macam mana nak jadi dekat Malaysia ni. Macam mana Ali Gusti nak set up. Sebab kat Malaysia kecil kan. Tak ada sekolah. So dia pun terkejut lah. Dia dulunya ingatkan kata-kata tu just macam bual kosong je kan. Tapi akhirnya memang betul lah benda ni. Sampai dia dah buat promotion dia sendiri kan. Satu lagi sedih respect lah. Gila aku rasa sebab ada juga orang yang kata alah dalam podcast mungkin dia orang Astro dah bayar Booker untuk nak puji wrestler Malaysia, tapi ramai orang tak tahu sebenarnya Booker T ni salah seorang guru yang kepada Shaukat ni. Betul. Shaukat ni sebelum dia nak buat nak tubuh establish Apex Wrestling ni pun dia minta nasihat Booker T dulu. So sebab tu dalam macam cakap dia lah dalam podcast tu Booker T kata my guy. Kan dia dah kenal Shaukat ni macam mana. Dia bukannya ni baru jumpa puji, tak. Dia orang memang dah kenal. Okey, jadi pada yang tak tahulah kan, sebab rasanya ramai yang tak tahu.
tentang apa ni development wrestling ni. Shaukat ni dia pernah berguru dengan siapa. Dia orang pun tak tahu aku rasa. Memang tak tahu background dia kan, latar belakang. Tapi tu lah dia macam orang pun tak cakap tahu. memang sedih lah. Sedih bila Orang the kita same, Dis kan. orang kita sendiri. Benda tu selalu macam tu lah. Macam kita jugalah. Macam dalam corner ni lah. Tapi kita orang punya ni different sebab kita bagi pendapat yang secara jujur apa yang kita nampak lah. Kan? Bukan untuk condemn tapi untuk sama-sama membangunkan industri kat Malaysia ni. We are not doing this just for the sake of content. We are doing this for entertainment and also for improvement. Okay, we bring you the news, bring you highlights. We also bring you analysis. Kalau korang tak tahu, kita boleh share dengan korang. And remember, Shaukat and the rest of these wrestlers, they are pioneers in Malaysia. So you should be supporting them rather than condemning them. Betul. Okay? They are pioneers. Macam kita ni bagi pendapat. Kita bagi pendapat dalam corner. Bukan kita bagi satu komen-komen yang menjatuhkan orang. Toxic komen. Dia different dengan apa yang netizen dekat komen-komen tu bagi tu dengan apa yang kita cuba sampaikan dekat dalam corner. Ya betul. Kita lebih pada kita lebih pada kita komen apa yang berlaku dekat dalam show. Dia punya flow, dia punya build up, punya hit macam mana. Kita tak sentuh benda ni, kita alah ini macam budak-budak lah, balik rumah lah terjaga. No. Kita memang kita ada kritik benda yang negatif juga, betul. Tapi benda itu niat kita bukannya nak menjatuhkan, tapi nak bagi diorang ni bila nampak ada komen, okey, maknanya ada benda yang boleh improve. Okey, ada benda yang diorang boleh improve. Jadi ini pun view dari penonton lah. Kita mata penonton kan, kita sampaikan mata penonton. So bila diorang pun kita tak menjatuhkan orang sampai yang diberi dalam komen-komen tu, itu dah agak macam body shaming semua pun ada dalam tu kan. So, kalau nak tu memang tak sesuai. Tapi dalam banyak-banyak yang tu ada jugalah yang support anak tempatan kita. Tapi kepada mereka yang support tu, kudos lah untuk korang. Korang berani dalam sampai tadi aku tengok sampai ke page Team Malaysia. Bawah TM. Bawah TM. So satu penghargaan juga sini untuk sukan industri dekat Malaysia. Dan tapi harap dengan ada dekat tu agak positif sikit kan. Komen yang dekat sini nampak agak positif. Ada jugalah toksik. Dekat Team Malaysia tu ada toksik, tapi tak banyak lah. Tapi dekat situ sejuk sikit lah mata membaca. Betul. Yes. Okay. Tapi benda ni daripada dulu pun sama tak? Benda-benda ni sama. Dia akan berlaku dekat mana-mana. Cuma itulah, tahan je lah. Tapi dari sini kita boleh nampak lah komuniti yang follow Stadium Astro dengan Team Malaysia ni. Yang follow aku rasa yang Stadium Astro ni dia lebih pada bukan orang yang minat sukan sangat pun, kadang-kadang tu just follow nak tengok perkembangan gitu je. Dekat Team Malaysia ni lain lah. Dia nak menang kontes. Dia nak menang kontes. Semua dia pernah menang kontes di Astro. Ya, ini bagi kontes ni. Ni hadiah kontes ni. Okey. Hadiah kontes. Tapi lah satu penghargaan lah kan. Sebab kali ni kalau orang kata yang macam message Undertaker dekat Shaukat tu banyak orang persoalkan, tapi yang untuk Booker T punya message ni aku rasa memang betul-betul daripada hati Booker T lah. Ni yang paling ikhlas sekali aku tengok. Ya betul. Booker T sendiri pun dalam podcast tu pun dia nampak macam tak sabar-sabar nak bawa Shaukat ni pergi ke US tau. Macam punya style dia cakap tu kita nampak. Excited je. Patutnya tahun lepas kan. Patutnya tahun lepas. Tapi sebab tu dia cakap dia tak sabar ni. Pandemik ni settle je. Dia akan panggil. Dia akan bawa. Sebab still juga pada mereka-mereka yang tak tahu, memang sebenarnya Booker T dengan Shaukat ni diorang dah ada plan untuk bawa Shaukat ni pergi ke Texas untuk beraksi kat sana kan. Ramai sebab orang tak tahu je sebenarnya kan. Sebab kebanyakan orang yang condemn komen tu bukannya dia orang tahu sangat pada wrestling. Dia orang tengok alah benda ni ibarat macam tu lah. Itu semua yang condemn tu semua yang masih lagi dengan pemikiran yang wrestling ni fake lah tu. Yang shock tu siapa pun boleh join wrestling ah. Siapa-siapa pun boleh join ayat dia. Aduh. So for people out there, pandai-pandailah korang bezakan
criticism and condemning. Okay, condemning korang nak jatuhkan, but criticism, like for example us, we are actually giving room for improvement. So know the difference. Okay, criticism doesn't mean you're not supporting. You are supporting, but you want it to build up even more because we as viewers, we as supporters, we expect more. Condemning, yang jatuhkan tu sila pergi mampus. Bak kata ada sahabat bak kata sahabat aku, is real, manusia tu fake. Yes. Tahu dah siapa tu. Yeah. So itu pasal Boketi tadi. So Meran dengar kata ada berita nak share ni, sila. Betul. Ni tentang promotion wrestling kita dekat Malaysia yang satu ketika dahulu yang rancak dikatakan. Tapi dah lama dah agak menyepi kebelakangan ni sebab pandemik. Jadinya yang news terbaru yang aku dapat ni, diorang dah tukar logo baru. Oh. Sebab dah new year, new ni lah, semua pun baru lah kan. Sekejap aku share dia punya logo Wow. So ni logo terbaru Malaysia Pro Wrestling. Ya, kita boleh nampak kat sini lah. Wow. So simple, clean dan nice. Mainstream. Walaupun mainstream logo. Ya. So diharap tahun ni akan menjadi satu tahun yang lebih bersinar lah buat Malaysia Pro Wrestling. Betul. Sebab lama lah kita menantikan kan. Sebab lama yang terhenti tapi nak kata pandemik ni akan berakhir dalam masa terdekat memang tak lah sebenarnya. Tapi mungkin kerajaan akan keluarkan satu garis panduan untuk membenarkan aktiviti Malaysia, aktiviti gusti atau wrestling ni kan kat Malaysia. Kita tengok nanti macam mana sebab yang baru-baru ni pun aku dengar macam Menteri Sukan yang kita yang sekarang ni ada buat perjumpaan dengan badan-badan sukan kan. Betul. Tengah berbincang lah macam mana nak bagi kelonggaran untuk menyambung kembali sukan-sukan kat Malaysia. So kita harap satu yang positif lah bakal berlaku. Ya, betul. Semua orang pun berharap sebab ini antara yang first lah dekat Malaysia yang memperkenalkan kita dengan talent-talent tempatan yang kita tahu sekarang ni. Ini kita harap starting point. Kita harap ada wrestler-wrestler baru yang lahir lagi. Sebab sambutan dia agak menggalakkan. Yang macam kita boleh tengok dekat Impact ni sendiri macam mana Azroy kan salah satu yang lahir daripada Malaysia Pro Wrestling ataupun Malaysia Pro Wrestling Development Center kan. Jadi kita boleh nampak macam mana berkesan lah apa yang teknik yang dia ajar tu boleh dibawa untuk ke satu platform yang lebih tinggi. So, kita harap ada lebih lagi lah yang akan menyusul lepas ni. Itulah harapan kami. Tapi kalau ada nak offer jadi buka ke writer ke boleh lah kami sedia. Kita ada cikgu untuk buat team song. Entrance song untuk wrestler pun dah ada lengkap lah kat sini. Komentator pun ada. Komentator ada. Okay, jadi kita pun dah merapu lebih dah ni. So jadi itu adalah kita punya konklusi pada minggu ini punya Lalang Corner punya podcast. Kita dah cerita pasal Apex Wrestling minggu ke-7 dan kita juga dah bercerita pasal berita-berita menarik dalam dunia wrestling tempatan dalam minggu ni. So rasanya dan minggu ke-8 punya pay-per-view kan. Kita pun dah sentuh pay-per-view minggu ke-8. Tapi semua nak sampai kat sini apa-apa yang kami katakan kat sini semua lahir daripada hati kami yang jujur lah. Pendapat pada yang pendapat yang ikhlas lah. Tidak mewakili apa-apa ni tapi kami berikan sharing ni untuk ni lah perkembangan sukan gusti dekat Malaysia ni dan Asia Tenggara. So pada yang tak berpuas hati ke apa tu kita pun tak boleh nak buat apa. Jadi macam Ben cakap kita just teruskan benda ni sebab kita memang nak buat benda ni bukan sekadar konten tapi untuk bantu lagi tingkatkan mutu inilah show Apex ni ataupun show selepas ni mungkin MyPW ada buat show yang sama dan kita akan review juga show MyPW ataupun promotion yang lain sama lah, equal. Apa yang kita boleh review kita akan review lah. So jadi tadi kita dah bincang semua. Okay, jadi sampai sini dulu. Sebelum kita berpisah jangan lupa bawah ada butang subscribe, ada butang loceng, tekan butang subscribe, tekan butang loceng supaya korang boleh ikuti kita punya Lalang Corner ni. Okay, tiap-tiap minggu dekat kita punya YouTube punya channel dan tak lupa juga
untuk support kita kepada produk tempatan kita, korang subscribe dan juga follow Apex Wrestling punya YouTube channel supaya korang boleh tengok show-show diorang, mingguan diorang tanpa terlepas lah, okay? Time korang boleh tengok. Jadi rasanya sampai sini dulu. Cepat lambai kat kamera. Bye. Aku dah letih dah buat penutup. Assalamualaikum. Salam.